Okey, Assalamualaikum. So kita sambung dengan discussion kita untuk part yang kelima, siri yang kelima. Okey, video untuk siri kelima dalam discussion chapter wave ni, dan kita masuk kepada discussion tentang interference of wave, dan juga kita habiskan untuk electromagnetic wave lah. Okey, dalam interference of wave, kalau kita nak kaji interference, apakah dia interference? Interference is the overlapping of wave, gelombang yang bertindih. Dan bila gelombang tu bertindih, bila kita ada lebih daripada satu gelombang lah. Kita ada 2 atau 3 atau berapa banyak lah. So when we have more than one wave, so the wave can be overlap. So bila wave overlap, dia produce lah interference. Okay? Lebih daripada satu, 2 dan seterusnya. Okay. Jadi dalam interference ni, dia akan ada pula dua jenis interference. Satu kita ada constructive interference, satu lagi kita ada disruptive interference. Jadi nak dapat dua-dua interference ni, constructive dan disruptive, syarat dia ialah kita punya sources yang menghasilkan wave tu mestilah coherent. So apa dia coherent? Coherent sources ni ada ciri dia. Ciri dia yang pertama, dia punya frekuensi dia kena sama. Ciri yang kedua, dia punya phase dia kena sama, ataupun phase different dia adalah sama. Dan ciri yang ketiga yang tambahan ialah amplitude dia juga kena sama. Itu tambahan. Okey, dua tadi tu kira macam wajib, yang ketiga tu sunat lah. Tambahan. Okey, dan bila kita dapat constructive and disruptive interference. Constructive ni construct membina. Bila berlaku construct, bila mana dia punya resultant displacement dia adalah maksimum, iaitu ada dua keadaan boleh berlaku, sama ada crash overlap dengan crash atau trough overlap dengan trough. Bila pula disruptive interference akan berlaku? Disruptive maknanya kita memusnah, membinasa. Jadi dia berlaku bila mana resultant displacement dia adalah zero, iaitu dia akan berlaku ketika mana overlapping itu adalah di antara crash dengan trough. Okey. Jadi nak faham tentang resultant displacement maximum, resultant displacement zero, kita kena tahu tentang satu principle, nama dia principle of superposition. So principle of superposition states that the resultant displacement ataupun displacement yang baru, when the wave overlap, when two wave overlapping, is the total of individual displacement of the wave, adalah hasil tambah daripada displacement individu bagi setiap wave yang bertindih tadi. Okey. So itu principle of superposition. Dan dalam interference ni ada satu formula yang memang kita tak boleh tinggal, memang kena guna bila cerita pasal interference. Apa formula dia? Lambda equals to AX over D. Okay, kita tengok cerita dia. Young's formula. Okay, Young's ni ialah seorang saintis, nama dia Thomas Young, yang mengkaji tentang interference of light, di mana dia cuba nak buktikan bahawa pada masa dia itulah, dia masa tahun 18 lebih, dia nak buktikan bahawa cahaya ini dia adalah gelombang. Light is a wave. Jadi caranya dia ialah dia membuktikan bahawa cahaya boleh mengalami diffraction dan interference. Jadi kalau cahaya boleh diffract, maka dengan sendirinya cahaya boleh mengalami kalau cahaya boleh mengalami interference, maka dengan sendirinya cahaya boleh mengalami diffraction. Sebab nak berlaku interference, satu cara dia ialah kena buat phenomenon of diffraction. Okey, kita tengok pada cerita ni, Young's formula, the relationship between lambda, A, X and D. Okey, jadi apa yang ditunjuk ni semua yang kita dah belajar. Kita ada dua interference, satu constructive and satu lagi disruptive. Constructive berlaku bila mana resultant displacement dia maksimum, iaitu ketika crash berjumpa dengan crash atau trough berjumpa dengan trough. Di dalam gambar rajah ni, garisan yang penuh ni, solid line kita panggil, dia adalah crash. Kalau garisan yang dotted tu adalah trough. Dia boleh tengoklah, kalau mana crash jumpa dengan crash, dia adalah constructive. Begitu juga kalau trough jumpa dengan trough, dia juga adalah constructive. Okay, tetapi kalau crash jumpa dengan crash jumpa dengan trough, dia akan jadi disruptive. Okay, constructive interference, titik-titiknya kita panggil antinode point. Dan daripada titik antinode, kita sambung titik tu dengan phase yang sama, kita produce antinodal line. Manakala disruptive interference, titik-titik yang berlaku, dia ada banyak titik disruptive interference, maka titik-titik tu kita panggil node point.
Dalam node point tu pula ada yang face dia sama, maka kita boleh sambungkan titik-titik node point yang same face, maka dia produce nodal line. Okay, so awak boleh tengok balik lah. Dan lambda ialah jarak antara dua crest yang berturutan atau dua trough yang berturutan. X ialah jarak antara dua garisan nodal atau dua garisan antinodal yang berturutan, atau kalau dari segi cahaya kita nampak cahaya yang cerah gelap. So X ialah jarak antara dua cahaya cerah berturutan atau dua cahaya gelap berturutan. Kalau dari segi bunyi, kalau bunyi kita tak nampak lah, bunyi kita kena dengar. Jadi kalau bunyi, X tu ialah jarak di antara dua bunyi kuat yang berturutan. Manakala D tu ialah jarak antara sources kita kepada tempat kita buat observation. A tu ialah jarak antara dua coherent sources. Maka kita boleh kira nilai lambda dia kalau nak kira. Okay, so semua maklumat tu dibagi. A, distance between two coherent sources. Lambda is wavelength. X is the distance between two consecutive node or antinode lines. And D tu ialah distance from the two sources to the point of measurement X, tempat kita buat observation lah. Okay, factors affecting the interference pattern. The interference pattern depends on the value of X. Bila orang tanya tentang interference pattern, dia nak tahu adakah kita punya nodal line, antinodal line kita tu rapat-rapat ke tidak. Kesannya kita akan nampak cahaya cerah gelap tu dia rapat-rapat ke tidak. Jadi itu ialah nilai X. Jadi kalau X kita kecil bermaksud nodal line kita tu dia rapat-rapat. Kalau X kita besar, nodal line kita tu jauh-jauh. Jadi kalau orang tanya pasal interference pattern, kita kena fikir tentang apa jadi kepada nilai X. Itu yang penting. When X changes, the interference pattern also changes. So apa formula yang kita ada? Kita ada formula lambda equals to AX over D. Ini formula yang kita hafal. Jadi sekarang ni kalau nak tanya pasal interference pattern, iaitu kita kena tahu nilai X. So nilai X kita akan jadi macam mana? Kita kena ubah sikit lah formula kita. Dia akan jadi lambda D over A. Okay, jadi kalau kita nak kaji relationship between X dengan lambda, tengok dalam formula lambda duduk sebelah atas, bermakna dia atas darab, bila duduk belah bawah dia hasil bagi. Hasil darab bermaksud dia directly proportional. Jadi X dengan lambda directly proportional. Macam mana graf dia? Start daripada origin dan straight line graph, positive gradient. Itu dia panggil directly proportional. Okay, kalau kita nak lukis graf X dengan 1 over A, 1 over A jadi A tu duduk belah bawah dah, tapi kalau X dengan 1 over A dia juga jadi directly proportional. Tapi kalau katalah kita nak plot graf X dengan A, X dengan A. Kita nak plot graf X dengan A. X dengan A. Jadi X dengan A tu duduk belah bawah. Bila duduk belah bawah, kita katakan dia adalah inversely proportional. Macam mana inversely proportional graf dia? Ini graf inversely proportional. Tapi kalau X dengan 1 per A, X dengan 1 per A adalah directly proportional sebab 1 per. Tapi kalau X dengan A, dia inversely proportional. Tapi kalau X dengan 1 per A, dia adalah directly proportional. Last sekali X dengan D, D kita darab dengan lambda kan. Maknanya bila darab dia directly proportional lah. Bila directly proportional, dia start dengan origin, straight line dan positive gradient lah. Okay. So itu dari segi graf. Kita tengok contoh soalan bagaimana kita nak selesaikan masalah interference. Soalan ni akan jadi panjang sebab banyak maklumat yang terlibat. Jadi kita kena garis, kita kena tulis maklumat tu dalam bentuk yang ringkas, iaitu guna simbol, dan kita guna tulis formula yang kita nak guna. In the interference of two coherent sources, dia dah sebut dah two coherent sources. Two coherent sources of wave, the separation between two spherical dippers. Separation between dippers. Dippers ni kita punya sources 3 cm. Maknanya 3 cm ni ialah kita punya nilai A. And distance apa pula ni? Distance between two consecutive nodes line. Itu dekat mana? Dekat X. Berapa? 4 cm. So yang ni kena jawab buat banyak latihan ni. Sebab kita nak kena faham mana A, mana X, mana D. And measured at the distance, diukur dari distance 15 cm from
two coherent sources. Kita punya antinodal line tu, yang tempat kita tengok antinodal line, kita ukur daripada source, itu ialah D. Okay. D 15 cm. So dia kata, dia tanya calculate wavelength. Maknanya kita nak cari lambda. So apa formula yang kita ada? Lambda equals to AX over D. Terus tulis formula ni. Lambda equals to AX over D. So masuk nilai je lah. A kita 3 cm, X kita 4 cm. Hati-hati dengan unit jadi kalau tak pasti, tulis unit dia masa kita buat calculation supaya kita tahu apakah unit akhir yang kita akan dapat. Ni kadang-kadang soalan tricky ni. Dia bagi D dalam meter, dia bagi A dalam milimeter, dia bagi X dalam sentimeter. So kita kena tukar semuanya jadi meter. Kalau ada guna meter, kena guna meter semua. Okay, so berapa jawapan yang kita dapat ni? Ini tekan calculator lah. 3 sekejap 3 ke 4 bahagi 5 lah. 4 bahagi 5 0.8. 0.8 unit dia apa? Sentimeter. Senang je, kalau faham senang. Okay, nombor 2, in a Young double slit experiment. Bila double slit dia interference lah tu. The distance apa ni? Distance between double slit. Double slit ni ialah coherent source. For and the screen, double slit dengan and the screen. So kena hati-hati. And the screen is 4 meter. Okay, coherent source dengan kita punya screen. Screen tu tempat kita buat observation, kita tengok cerah gelap. Maka dia adalah D lah. D kita ialah 4.0 meter. And the separation of the two slit. Ni baru nilai A. Separation of two slit, jarak antara dua slit. Slit tu ialah coherent source. Dia adalah A. 0.5. Ni kena hati-hati Unit dia milimeter. Nampak tu? Calculate the distance. Dia suruh kita kira distance apa dia? Distance between two consecutive bright fringes. Distance bright fringes tu ialah tempat kita tengok. Maknanya kita nak cari nilai X. For violet light, wavelength dia bagi. Okay, ni wavelength dia bagi. Untuk violet light, lambda dia ialah 4.0 kali 10 kuasa negatif 7 meter. Okey, itu maklumat kita dan itulah benda yang kita nak cari. So, apa formula yang kita ada? Kita tulis dulu. Lambda equals to AX over D. Dan sekarang ni kita nak cari apa? Kita nak cari X. X akan jadi lambda D over A. Okey. So, kita masukkan nilai. X sama dengan lambda 4.0 kali 10 kuasa negatif 7 meter. D 4.0 meter. A kita 0.5 milimeter. Mili nak tukar kepada meter, darab dengan 10 kuasa negatif 3. Baru dia jadi meter. So kita nak buangkan mili. Mili tu 10 kuasa negatif 3 jadi tekan kalkulator lah. 4 kali 4 bahagi 0.5. 32. 10 kuasa negatif 4. Jadi 3.2 tekan kata silap, tolong betulkanlah. 10 kuasa negatif 4 dia jadi negatif 2, 10 negatif 4 negatif 3 meter. Meter unit dia meter. 3.2 kali 10 kuasa negatif 3. Kalau silap tolong betulkan. Kalau kira tu dapat 32 kali 10 kuasa negatif 4. 32 kali 10 kuasa negatif 4 samalah dengan 3.2 kali 10 kuasa negatif 3. Okey, itu soalan nombor 2. Soalan nombor 3. The wavelength of light can be determined with double slit plate. Bila double slit, dia interference lah. Nak cari wavelength memang interference lah. Okay, ini yang kita nampak. Ini yang kita observe. Bila kita observe, maka apa yang kita ukur tu ialah nilai X. Yang kita ukur ni ialah X. Itu X tu darab daripada, okay, sekarang dia ukur gelap ke gelap kan. So gelap ke gelap, maka inilah X. Boleh je nak ukur cerah ke cerah, boleh. Nak ukur gelap ke gelap pun boleh. Jarak dia sama. Ni X. So ada berapa X? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7X untuk jarak 14 mm.
Okay, dia kata the diagram shows the pattern of interference fringes obtained in Young's double slit experiment. The separation of distance of two slit. Jadi jarak antara dua slit. Dua slit itu ialah coherent sources, dia ialah A. Jadi jarak antara dua slit iaitu kita punya coherent sources 0.25 itu ialah A. Distance between screen. Screen tu tempat kita buat observation. Screen dengan apa? Dengan double slit. Maka ini adalah D kita. Kita punya D besar. D besar 3.0 meter. Hati-hati unit Calculate the wavelength. So dia nak cari wavelength. Okay, lambda berapa? Okay, daripada gambar rajah, apa yang kita boleh kira? Ada 7x, jaraknya ialah 14 mm. Oleh itu, kita punya x ialah 14 bahagi 7 mm. Maknanya dapat 2 mm lah. Okay, selesai. So, boleh tak cari lambda? So, lambda sama dengan AX over D. Kita tulis formula dulu. Kita masukkan nilai. A kita 0.25 tapi milimeter. Ada yang guna meter? Ada. So, kena tukar kepada meter semua. 10 kuasa negatif 3 meter. Darab dengan X. X kita 2 mm juga. 2 kali 10 negatif 3 meter. Bahagi dengan kita punya D 3.0 meter. Nanti awak kira lah berapa jawapan awak dapat. Dan unit X lambda itu dalam unit meter lah. Okay. Unit meter. Okay, selesai. Nanti tolong kira. Cikgu berjalan kerja je. Okay, nombor 4. An experiment on the interference wave. Two loudspeaker are placed. Loudspeaker are placed. Loudspeaker ni adalah kita punya coherent source. At distance 1.5 meter from each other. Maka jarak antara dua loudspeaker itu adalah A. Jarak antara two coherent sources. Okay. They are connected to an audio signal generator to produce coherent sources. At a frequency, dia bagi frekuensi 0.5K. K tu stand for kilo. Kilo ni maknanya 1000 lah. Okay. Kilohertz. Ataupun darab dengan 1000 dapatlah 500 Hz. Calculate apa benda? Okay, ada dua benda yang dia suruh kita kira. Yang pertama, dia suruh kita kira calculate wavelength of the sound wave. Sekiranya speed dia ialah 300. Nak cari nilai lambda di mana speed ialah 300 meter per second. Boleh tak kita kira? Gunalah formula V sama dengan F darab lambda. Okay, maka lambda sama dengan V bahagi F. V kita 300 meter per second. Frekuensi kita pula 500 Hz. Hz tu tukar jadi per second. Boleh So dapatlah kira kat sini. Berapa nilai dia awak kira lah. Maka unit dia yang tinggal ialah meter je nanti. Okay, itu soalan pertama A. Soalan yang kedua pula, dia nak suruh kita kira apa? Okay, dia kata the distance between two consecutive soft sound. Bila observation dia adalah X. At perpendicular distance, okay, distance between two consecutive sound at perpendicular distance of 5 meter. Okay, dia tanya, soalan dekat atas, calculate the distance between two consecutive soft sound. Itu maknanya nilai X. X ni dia nak suruh kita kira. At perpendicular distance, jaraknya secara perpendicular 5 meter from the source of the sound. Source of the sound kepada tempat kita dengar, itu adalah nilai D. Jarak daripada kita punya source kepada tempat observation ialah nilai D. Berapa nilai D? 5 meter. So boleh cari tak X? Formula kita lambda equals to AX over D. Maka kalau kita nak cari X, dia akan jadi lambda D over A. Lambda kita kira tadi. D kita, dia bagi 5 meter. Dan A kita, dia dah bagi dah 1.5 meter. So masuklah dalam formula ni. Lambda masukkan. Darab dengan D, berapa D? 5 meter. So, kena guna meter semua ni. Bahagi dengan A kita, 1.5 meter. So, masukkan nilai lambda. Nanti bolehlah kira. Lambda pula dah. Okay, betul lah lambda. Kita dapatlah nilai X. So, kita nak cari X. Okay, sorry. So, kiralah dekat sini dapat berapa. Dan dalam unit meter. Selesai. Okay. Itu
Antara contoh soalan bagaimana kita nak selesaikan masalah interference dan bagaimana nak menggunakan formula interference. Jadi bila interference wajib dah guna formula lambda equals to AX over D tu wajib. Okay. So next kita pergi ni kepada application lah. Yang ni sebenarnya boleh baca sendiri tapi bendanya penting sebab dia keluar soalan essay 4 markah. Dia keluar soalan essay yang 10 markah tu. Okay. Yang ni kena baca lah. A bat can navigate in darkness. Macam mana kelawar ni dia boleh bergerak dalam waktu gelap tapi tanpa dia berlanggar dengan objek yang berada di depan dia. When ultrasonic wave emitted by the bat hit an object. Jadi bat ni dia mengeluarkan satu bunyi. Sebab tu kalau kita masuk tempat yang ada kelawar ni dia akan bunyi cek-cek kan. Dia punya bunyi tu, sound yang dia keluarkan tu adalah ultrasonic. Ultrasonic ni maksudnya ultra ni tinggi, high. Sonic ialah sound wave. Jadi ultrasonic ialah sound wave that very high frequency. Ultrasonic ialah sound wave with high frequency. Bila high frequency, high energy. Energy of wave ni bergantung pada dua. Satu amplitude, satu lagi ialah frequency. Jadi high frequency, high energy, high amplitude, bigger amplitude, high frequency, high energy. Bigger amplitude, high energy juga. Okay. When ultrasonic wave emitted by the bat hit an object, they are reflected. Reflected. Dia menggunakan konsep reflection of wave. Reflected and received by the bat. Jadi disebabkan oleh kerana ultrasonic high frequency, dia boleh pergi jauh. Jadi jauh lagi dia dah dapat detect dah objek tu. Jadi dia takkan kenalah dekat objek tu bila dia bergerak. The time between the emission of the sound wave and the reception of the reflected wave enables the bat to estimate the position of the object accurately. Dia masa untuk wave tu bergerak keluar, kena dekat objek dan reflect pergi kepada bat, dia dah dapat agak dah berapa jauh dia dengan objek tu. This enable the bat to adjust its direction to avoid knocking at the object. Dia takkan langgar objek. Walaupun sebenarnya kalau ikut cerita, dia ni ada mata. Tapi matanya sebenarnya macam buta lah, tak nampak apa pun. Jadi dia bergerak based on ultrasonic wave yang dia keluarkan tu. Okey, kita pergi bagi soalan lagi. An ultrasonic wave is used to determine the depth of seabed. Okey, ini fungsi ultrasonic wave. Digunakan oleh kapal laut, kapal selam, kapal lah. Dia guna ultrasonic wave. Kalau kapal terbang dia tak guna ultrasonic wave. Sebab ultrasonic wave is a sound wave. Cuma sound wave yang macam mana? High frequency. Kalau kapal terbang dia guna sama ada radio wave atau microwave. Radio wave, microwave ni adalah electromagnetic wave. Electromagnetic wave ni adalah transverse wave. Kalau sound wave dia adalah longitudinal wave. Bila longitudinal wave dia nak bergerak dia kena ada medium. Jadi medium dia ialah water. Tapi kalau dia guna electromagnetic wave dia adalah transverse wave. Transverse wave tak perlu medium untuk dia bergerak. Vacuum pun boleh. Okey, tapi sebabkan oleh kapal memang dia bersentuh dengan air, dia gunalah ultrasonic wave. Okey, dia lebih jimat lah. A pulse of sound is generated and travel to the seabed and reflected back. The time taken by a pulse of ultrasonic wave to travel and to and fro, pergi dan balik. Travel to and fro ni maksudnya dia pergi, dia patah balik. The seabed is 0.28 second. Maksudnya gelombang kita tu bila dia keluar, dia pergi kena dekat dasar laut. Seabed ni bukan tempat tidur laut. Seabed dia ialah dasar laut. Bila kena dekat dasar laut ni permukaan ni sangat keras, maka dia akan reflect balik. Jadi pergi dan balik masa tu 0.28 saat. Is it the speed of sound? Speed of sound yang dia guna, sebab dia guna sound wave tu ultrasonic, cuma high frequency. Speed dia 1500. Boleh tak kita kira depth of the seabed? Jadi kalau cikgu nak lukis gambar, so ini kita punya kapal lah lebih kurang. Ini kita punya kapal. Ini kapal kita berada dekat permukaan air. Kan? Berada dekat permukaan air. So dekat bawah tu adanya dasar laut. Ni kita punya seabed. Kita panggil dasar laut. Medium dia ialah air lah. Jarak antara permukaan air kepada dasar laut tu katalah D lah. Depth of the seabed dengan permukaan air. Jadi macam mana kapal nak ukur? Sebab dalam sangat, nak pakai juru selam. Orang tak pakai dah juru selam sekarang ni. Sebab ada juru selam yang bila dia menyelam tak timbul-timbul.
Tu masalah juga. Juruselam menyelam tapi tak timbul-timbul, hilang macam tu kan, kesian nyawa orang. Jadi pakailah gelombang, tak ada masalah gelombang kan. Jadi cara dia pancarkan gelombang pergi kena dekat seabed. Lepas tu bila kena dekat seabed, permukaannya keras. Permukaan seabed ni keras. Permukaan keras dia reflect the wave. Permukaan lembut dia absorb the wave. Ingat dia reflect balik pergi kepada kapal semula. Sebab itulah kapal tu shape dia ialah V. Cikgu lukis lebih kurang ni. V sebab dia symmetrical. Jadi bila symmetrical dia kena, bila dia kena dekat kita punya seabed kan, dia ikut phenomenon of reflection lah. Kita pun lukis normal line kat sini, lukis normal line, maka dekat sini ada incident angle, maka dekat sini ada reflected angle. Jadi dalam phenomenon of reflection, kalau ingat balik, reflected angle kena sama dengan incident angle kan. Reflected angle kena sama dengan incident angle. Jadi kapal kita dia simetri dan bentuk dia macam V shape tu symmetrical. So bila dia simetri, maka dia akan pancar dan dia akan detect balik signal tu pada bahagian yang sebelah satu lagi. Sebab angle dia sama, tak ada masalah. Jadi bila dia pancarkan gelombang tu, maka gelombang tu akan bergerak lah, pergi patah balik, ambil masa selama 0.28 saat. Jadi 0.28 saat ni ialah masa untuk gelombang tu pergi dan dipantul balik dan diterima semula signal tu kan. Dan dia pancar gelombang tu dengan satu speed of sound iaitu 1500 meter per second. Tak adalah laju macam electromagnetic wave, dia lagi laju kan, 300,000 meter per second lagi laju. Sound wave ni dia slow sikit kan, dia slow. Jadi dia tanya berapakah nilai depth of the seabed tu, D lah. Jadi kita nak guna formula apa? Kita guna formula S, speed ialah distance over time. Distance over time. S tu distance over time. Distance untuk wave kita bergerak pergi 1D, patah balik 1D. Maknanya kita nak cari jarak D. D tu ialah jarak daripada permukaan air kepada dasar laut. Jadi kita guna wave dia bergerak pergi 1D, patah balik 1D. Maknanya wave kita tu telah bergerak sejauh 2D. Bahagi dengan masa untuk dia pergi balik. Jadi kalau kita nak cari D boleh tak? D akan jadi V darab T bahagi dengan 2. Pindahkanlah So masukkanlah nilai 1500 darab dengan masa dia pergi dan balik. Masa pergi dan balik 0.28. Bahagi dengan 2 lah. Sebab kita nak ambil one way je, satu hala je jarak dia. Sedangkan masa dia pergi balik. Sebab tu kita kena bahagi 2 lah. Jadi yang ni nanti awak tolong kira berapa dapat dalam minit meter Okey, last sekali kita tengok electromagnetic wave. Yang ni pendek je. Dalam electromagnetic wave, satu yang awak kena tahu dia adalah macam mana dia terhasil melalui vibration of electric field and magnetic field where the both vibration are perpendicular to each other. Satu. Yang kedua vibration electric field dan magnetic field ni adalah perpendicular dengan dia punya direction of propagation of wave. Jadi bila dia perpendicular, maka dengan itu dia adalah transverse wave. Bila electromagnetic wave ni adalah transverse, maka dia boleh bergerak dalam vacuum. Maksudnya dia boleh bergerak walaupun tidak ada medium. Okey, dengan speed yang sama. Semua electromagnetic wave ni bergerak speed yang sama, 3 kali 10 kuasa 8 meter per second. Dan electromagnetic wave ni dia dalam bentuk spektrum. Spektrum ni maksudnya dia bersiri. Dia ada banyak Ada berapa? Ada 7. Ada 7 semua electromagnetic wave, bermula dengan gamma ray paling pendek lambda dia sehingga kepada radio wave paling panjang lambda dia. Okey. So dia tunjuk ni terbalik. Ni tengok dia bagi terbalik. Dia letak sebelah kiri radio wave, maka sebelah kanan tu ialah gamma ray lah. Belah kanan ni gamma ray. Cuma ciri dia tak akan berubah, iaitu ciri dia gamma ray lambda paling pendek. Lambda dia, tengok lambda 10 kuasa 9 berbanding dengan radio wave, dia punya lambda dia ialah 1 kali 10 kuasa 3. 1000 tu 10 kuasa 3. Ini 10 kuasa 3 lebih besar pada negatif 9. Jadi lambda radio wave paling panjang. Radio wave tu saja dia ada long wave, medium wave, short wave, VHF, UHF dan ultra high frequency. Ultra high frequency tak ada. Very high frequency. Very high dah, tapi kalau ultra tu lagi tinggi frekuensi dia. Okey, jadi lambda pula dia terbalik dengan frekuensi. Kalau lambda dia panjang, frekuensi dia rendah.
Bagi radio wave, frekuensi dia lambda dia panjang tapi frekuensi dia rendah. Bagi gamma ray, lambda dia pendek, frekuensi dia tinggi. Okey. So tengok gambar rajah tu lah. Jadi yang ni kalau increasing frekuensi, frekuensi paling rendah ialah radio wave. Manakala frekuensi paling tinggi ialah gamma ray. Kalau wavelength pula, wavelength paling pendek ialah gamma ray. Bermakna manakala wavelength paling panjang ialah radio wave. Kan susunan tu kena ingat. Dan bila light dia ada 7 color pula, 7 colors of light, spectrum juga. Vibe Gear. Ingat, electromagnetic spectrum is the full range of electromagnetic wave arranged in decreasing wavelength, longest to shortest. It consists of radio wave, microwave, infrared, visible light, ultraviolet rays, X-rays and gamma rays. So kena ingat susunan dia based on lambda ataupun based on frekuensi. Radio wave have the longest wavelength. Radio wave longest wavelength, paling panjang. Cuma masalah dia frekuensi dia paling rendah. Carry very little energy. Jadi frekuensi kena tengok dua faktor, amplitude dengan frekuensi. Energy kena tengok dua faktor. Satu ialah faktor amplitude, satu lagi faktor frekuensi. Amplitude besar, frekuensi tinggi, maka energy juga tinggi. Jadi walaupun lambda dia panjang tapi frekuensi dia rendah, jadi tenaga dia rendah. Cuma dia punya kesan diffraction dia baik. Radio wave kesan diffraction baik sebab lambda dia panjang tapi dia tak boleh pergi jauh. Okey. Gamma ray pula, dia punya lambda dia paling pendek, maka frekuensi dia paling tinggi. Di gamma ray ni tenaga dia sangat tinggi. Itu dia cakap dia punya high penetrating power dia tinggi. Dia punya penetrating power dia very high. Tenaga dia tinggi. Okay, tenaga tengok dua faktor, energy dan energy tengok dua faktor. Satu ialah frekuensi dan satu lagi adalah amplitude. Okey, selesai. Okay, next, electromagnetic wave. Ni electromagnetic wave, it is produced when electric and magnetic field vibrate at right angle. Right tu 90 degree lah, perpendicular. Right ni maksudnya 90 degree, ataupun kita guna istilah lain iaitu perpendicular to each other. The direction of propagation dia juga the direction of propagation of wave is perpendicular to the both field, itulah vibration of field. So itu gambar rajah dia. So dalam gambar rajah ni electric field dia tegak, maka magnetic field dia horizontal. Jadi kalau vibration dia tegak, dia tegak atas kan, kita punya propagation horizontal macam ni ke kanan, maka tegak ni dengan ke kanan ni angle dia ialah 90. Dia kata vibration of both fields, electric dan magnetic, tu perpendicular dengan direction of propagation of the wave. Manakala kalau kita ambil yang satu lagi, magnetic field, vibration ni awak tengok kedua-dua vibration ni, electric field dengan magnetic field ni, dia berlaku serentak pada masa yang sama. Pada masa yang sama ada dua wave, ada dua vibration yang berlaku. Ada dua vibration, electric field dan magnetic field. Bukan kata dia berlaku secara berselang-seling, tak. Bukan kata electric field, lepas tu magnetic field, lepas tu tak ada. Dia berlaku serentak. Electric field dan magnetic field berlaku serentak, dan kedua-dua vibration ini adalah perpendicular to each other. Okey, ini vibration daripada magnetic field. Dia juga adalah 90 degree, kan? 90 degree dengan kita punya direction. Sebab tu dia dipanggil sebagai transverse wave. Okay, property of electromagnetic wave, they transfer energy from one point to another point. Itu sifat wave lah, dia transfer energy. They are transverse wave. Okay, they can travel in vacuum. They travel at the same speed through vacuum, 3 kali 10 kuasa 8. Itu kita panggil speed of light. They all show the wave properties such as reflection, refraction, diffraction, and interference. Bila wave mesti boleh mengalami 4 fenomena tu. They obey the wave equation V equals to F lambda. Nak cari speed of wave,
Visible light, ini fokus pada visible light. Visible light wave are the only electromagnetic wave we can see. Okay, electromagnetic wave ni ada 7. Jadi dalam 7 tu yang kita boleh tengok, yang kita boleh nampak ialah visible light lah, cahaya tampak ni kita nampak kan. Cuma yang kita nampak tu cerah putih je. Sebenarnya dia boleh dipecahkan kepada 7 color pula. Dan setiap color tu lambda dia berbeza-beza. Light can be seen as the colors of rainbow. Each color has different wavelength. Red has the longest wavelength. Warna merah paling panjang lambda dia, berbanding dengan warna violet paling pendek lambda dia. Okey, Vibgyor susunan dia, ingat VIB GYOR. Vibgyor, semakin ke kanan lambda dia increase. Okay, when all the wave are seen together, they make white light. Yang kita nampak ni cahaya yang warna putih, sebab dia combine of the 7 colours. When white light shines through a prism, so kita nak tengok warna-warna 7 colour tu, kena guna prism lah. Dia akan diserakkan, penyerakan cahaya tu yang awak belajar dalam lower form. The white light is broken apart into the 7 colours of visible light spectrum. So yang susunan Vibgyor tu lah, macam mana nak hafal terpulang. Semua dia akan bertukar. Application of electromagnetic wave, yang ni sangat penting, kena baca. Cikgu ulang 3 kali, kena baca. Sebab dia biasanya dia tak ada calculation apa sini, cuma nak kena tahu apakah fungsi setiap electromagnetic wave, guna untuk apa. Tu pentingnya bila soalan essay 10 markah tu biasa dia keluar. Essay 10 markah, dia tanya gamma ray ni fungsi apa, X-ray ni fungsi apa, apakah radio electromagnetic wave yang sesuai untuk situasi tersebut, dia tanya. Jadi kena tahu cerita dia. Jadi gamma ray adalah radioactive emission, radioactive decay. Engineering, to detect leakage of underground pipe, kita guna gamma ray. Medicine, kita nak cancer treatment. Food sterilization. X-ray pula, kita hasilkan dia melalui X-ray tube, guna untuk medicine. X-ray photograph of the internal organs of the body. Locate bone fractures, kita nak tengok patah ke tak patah ke, retak tulang kan, guna X-ray. Cancer treatment pun boleh guna X-ray juga. Engineering, to detect cracks in metal, boleh. Okay, checking of luggage at airport, dia guna X-ray. Ultraviolet, datang daripada cahaya matahari. Dalam cahaya matahari itu ada ultraviolet. Sun, mercury vapor, lampu mercury, wap mercury pun menghasilkan ultraviolet. Hot objects, daripada hot object pun boleh menghasilkan ultraviolet. Stimulus, tapi kita tak nampak ultraviolet. Itu satu cara ni, orang nak uji ketulinan wang kertas, guna ultraviolet rays, warna purple tu kan, itu nama violet. Violet ni warna purple. Stimulate the formation of vitamin D, detect fake notes, wang tiruan. Nak menghasilkan vitamin D, ultraviolet, tiruan. Tapi kalau banyak sangat dia boleh menyebabkan skin cancer. Skin cancer kalau banyak sangat, terdedah pada ultraviolet tak boleh juga. Fluorescent lamp, ada campur fluorescent yang guna ultraviolet. Sterilization of surgical tools. Visible light, ni cahaya nampak ni lah, kita punya bulbs, kita flame, cahaya api, kita nampak api kan, cahaya. Visual communication, kita guna screen komputer, screen handphone, iPad, semua tu kita nampak cahaya dia. Fotografi, photosynthesis. Infrared radiation, hot objects such as flame, human body. Badan kita ni keluarkan heat, tapi kita tak nampak heat dia. Kita tak termometer, memang kita tahu badan kita tu panas ke sejuk. Jadi kalau kita demam, suhu kita tinggi. Sebab apa? Sebab kita keluarkan heat, tapi tak nampak. Sebab dia keluarkan heat dalam range infrared. Infrared radiation, kita punya badan kita keluarkan heat. Thermal imaging and physiotherapy. Infrared binoculars, binocular teropong for night time vision. Orang buat teropong sekarang ni nak tengok waktu malam objek yang bergerak. Kita tak nampak, kita nampak gelap. Tapi kalau guna yang infrared, kita nampak lah ada objek bergerak, sebab dia detect by heat. Especially orang nak masuk hutan, askar kan. IR radiation emitted by a living thing can be detected. So masuk dalam hutan, nak tahu ada binatang bergerak ke, kita gunalah teropong yang infrared. So sebab dia detect by heat. Jadi bila heat, kita nampak terus. Bila ada motion, kita nampaklah benda tu bergerak. Remote control kita punya TV, kita punya Astro apa semua tu, so dia guna infrared, dia hantar signal tu. Lepas tu microwave, radar transmission, microwave oven guna microwave yang kita punya angkasawan
ISS nak communicate guna microwave, kapal terbang pun boleh guna microwave. Radar transmitter, communication system with satellite used in radar system, cooking, cellular. Ada handphone pun guna microwave. Handphone boleh guna microwave, boleh guna radio wave, tapi yang biasanya guna microwave lah sebab energi dia tinggi, sebab dia boleh pergi jauh. Radio wave, electron oscillating circuit in areas for broadcasting and wireless communication. TV, radio, dia guna radio wave. UHF, ultra high frequency, radio wave, television and handphone boleh guna microwave, boleh guna radio wave. VHF, very high frequency radio wave. UHF, radio wave. VHF, radio wave. Jadi kalau kita tengok, bila kita tunekan kita punya radio, dia ada VHF, dia ada, kita tunekan TV kan, dia ada VHF, dia ada UHF, local radio FM and wireless communication used by police. Police guna VHF. Detrimental effect of excessive exposure to certain components of the electromagnetic wave. Bila kita terdedah dengan dalam jangka masa yang lama kepada electromagnetic wave ni, kesan dia apa? Keburukan dia apa? Kalau radio wave tak ada masalah apa-apa, kena radio wave tak ada masalah, kita tak ada efek apa-apa pun. Tapi kalau microwave, dia boleh menyebabkan badan kita melecur sebab dia berlaku, dia produce heat. Internal heating of body tissues when they enter our body. Long exposure to mobile phone can cause brain tumor and inner ear compilation in children. Kita guna telefon tu, kalau telefon tu guna microwave, dia panas tu dia boleh menyebabkan tumor, inner ear compilation in children, masalah pendengaran lah. Infrared, dia menyebabkan skin burns, haba-haba. Visible light, saya nampak tak ada apa masalah. Ultraviolet ni damage to the surface cell including skin cancer and blindness. Jadi dia bagus untuk menghasilkan vitamin D, tapi tak boleh dalam jangka masa yang lama, dia boleh menyebabkan kanser pula. X-ray, damage to cell. So ada sel-sel yang hidup akan mati kena X-ray. Gamma ray pun sama, damage cell, cancer lagi. Dia nak bunuh kanser, tapi dia boleh menyebabkan kanser sebab adanya mutation. The mutated cell may result in the abnormal growth of cell cancer. Pregnant mothers who are exposed to X-ray and radiation too frequently may cause abnormalities in newborn babies. Okey, habis cerita. Richard P. Feynman. You thought that science was certain. Well, that is just an error on your part. Sains ni bukan satu bahagian, satu part dia, tak ada. Dia merangkumi semua benda. Sebab tu apa kejadian yang berlaku dalam bumi ni, kita boleh cerita melalui sains. Cuma gunalah ilmu fizik ke, ilmu chemistry ke, ilmu biologi ke, geologi ke, boleh semua. Botany ke, apa boleh. So sampai sini dah habis kita punya exercise. Jadi kalau tak faham boleh repeat balik video cikgu. Kalau tak faham juga boleh PM dekat cikgu. Jadi boleh guna ni sebagai bahan ulang kaji. Dan kita punya exam tu ditunda pada minggu satu lagi. So boleh repeat balik tengok. Jadi jangan lupa pada hujung minggu ni, hari Jumaat, kita akan ada quiz. Dan markahnya cikgu akan ambil untuk kita punya PNG, peratus PNG. Dan cikgu akan buat lagi satu quiz sebelum exam minggu depan. Sebab kita punya exam minggu satu lagi, so hujung minggu depan cikgu akan bagi lagi satu quiz sebagai kita punya preparation untuk kita masuk exam di bawah topik wave. Jadi itu sahajalah untuk yang ni. Okey, selamat belajar, menonton balik video-video cikgu. Kalau ada masalah boleh PM. Okey, itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi